Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Novo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so ini dia ya berita terkini berkaitan dengan saman fitnah. Wow, seperti yang saya katakan, kalau seseorang itu masuk kepada parti yang memang kuat menfitnah, akhirnya seseorang itu juga akan menjadi kaki fitnah. Inilah yang berlaku kepada abakau sahabat-sahabat semua. Kerana rasa terdesak, kerana mereka hari ini mahu menjadi mengkambing hitamkan orang lain, mereka pula sanggup membuat fitnah. Jadi perkara ini adalah berkaitan dengan saman fitnah. Lim Guang Eng ya, berkaitan dengan kononnya abakau ini membuat fitnah. Kononnya Lim Guang Eng, mantan kewangan, membatalkan status pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Tapi sebenarnya perkara itu hanyalah fitnah semata-mata yang sebenarnya telah pun dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam parlimen bahwa tuduhan Muhyiddin Yassin itu adalah satu fitnah semata-mata. Dan ini adalah update terkini sahabat semua berkaitan dengan saman fitnah Lim Guang Eng terhadap Muhyiddin Yassin. Jadi tanpa membuang masa, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Novo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia sahabat semua. Ya, 20 Julai ini pengurusan kes tarik bicara kes saman Lim Guang Eng terhadap Muhyiddin Yassin. Jadi apakah sebenarnya update berkaitan dengan saman fitnah yang diberikan oleh ataupun yang dibuat oleh Lim Guang Eng ini? Mari kita ikuti bersama sahabat-sahabat semua. Yang mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini telah pun menetapkan ya pada 20 Julai untuk pengurusan kes bagi tarik perbicaraan penuh bagi saman fitnah bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ya, bekas Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap. Itu dia. Jadi apa yang dikatakan 20 Julai ini adalah perbicaraan penuh. Wow, bukan lagi sebutan, bukan lagi pembelaan dan sebagainya, tetapi ia akan dibicarakan sepenuhnya sahabat-sahabat semua. Peguam Lim Guang Eng, Guop Ngek Siong berkata, Mahkamah bagi menetapkan tarik pengurusan kes itu bagi saman berhubung isu pembatalan status pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Katanya, Mahkamah mengarahkan pihak-pihak memfailkan ikatan fakta dokumen, ikatan pleading, ikatan fakta dipersetujui dan juga isu untuk dibicarakan sebelum 20 Julai. Ya, tambah lagi pengurusan kes seterusnya dijadwalkan pada 20 Julai untuk arahan lanjut daripada Mahkamah dan penetapan tarik perbicaraan, kata peguam itu kepada media selepas pengurusan kes di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozain. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita imbas semula, ya mungkin ada di antara kita yang sudah lupa ya apakah saman ini sebenarnya. Ya, kalau kita imbas pada 27 Mac yang lalu, Ahli Parlimen Bagan ya Lim memfailkan saman fitnah terhadap Ahli Parlimen Pagoh Muhyiddin Yassin atau dikenali sebagai Abakau yang dituduh mencemarkan maruahnya. Saman sivil itu adalah atas dakwaan bekas Perdana Menteri tersebut bahwa Lim Guang Eng bertanggung jawab ke atas Yayasan Al-Bukhari yang diketuai oleh hartawan Sheikh Mokhtar Al-Bukhari. Kehilangan status pengecualian cukai ya, kehilangan status pengecualian cukai semasa tempoh plaintiff menarajui Kementerian Kewangan ya pada April lalu ya, melalui pernyataan pembelaannya. Muhyiddin menuntut supaya Lim membuktikan bahwa kementeriannya tidak membatalkan status pengecualian cukai yayasan itu. Oh, ini dia sahabat-sahabat semua, memang panas. Kalau sudah kaki fitnah itu memang kaki fitnah jugalah. Ya, apabila mereka bergabung dengan geng kaki fitnah, mereka juga akan menjadi kaki fitnah, sahabat-sahabat semua. Inilah yang berlaku kepada abakau ini yang sudah pun menjadi geng sapu ataupun geng kaki menfitnah. Akhirnya hari ini beliau pula disaman dan hari ini ya menetapkan pada 20 Julai dan seterusnya akan menetapkan perbicaraan penuh untuk ya saman fitnah ini. Itu dia ya, di saat mereka merasa terdesak ya, mereka sanggup mengalihkan perhatian kepada orang lain. Sebenarnya sebelum kes ini ataupun abakau ini membuat kenyataan yang kononnya Lim Guang Eng membatalkan ya status pengecualian cukai itu, sebenarnya sehari sebelum itu abakau ini telah didakwa ya atas kesalahan skandal dalam skandal Jana Wibawa melibatkan penyalahgunaan kuasa,
penyelewengan, juga membabitkan pembiayaan wang aktiviti haram dan sebagainya, dan rasuah dan banyak lagi sahabat-sahabat semua. Ya, ada beberapa pertuduhan di sana. Jadi di saat beliau keluar daripada pembelaan ataupun pendakwaan itu, ya, beliau membuat sidang media menyatakan kononnya Lim Guang Eng ya terlibat, ya, kononnya individu yang bertanggung jawab membuat ataupun membatalkan ya pengecualian cukai itu. Jadi bukti jelas bahwa apabila mereka hari ini terdesak, ya, mereka akan cuba mengalihkan perhatian, menyalahkan orang lain seperti mana yang selalu kita dengar, semuanya salah DAP. Mereka yang menyakau salah DAP. Mereka yang meminta dan menerima rasuah salah DAP. Jadi apa yang mereka anggap mereka benar, sahabat-sahabat semua, sehingga seringkali ya mereka menuduh, mereka menjadikan ya DAP ini mangsa di dalam mereka mempertahankan diri mereka. Itulah kerakusan, inilah spin politikus-politikus yang ada di Malaysia. Dan satu lagi kenyataan hari ini yang ingin saya juga kongsikan bersama dengan kita, ya, apabila Muhyiddin begitu yakin ya akan menumbangkan Negeri Sembilan. Katanya Negeri Sembilan bakal jatuh dan dia akan diambil alih oleh Perikatan Nasional ataupun pengkhianat atau apalagi perjudian nasional, pengecut nasional. Itu antara mungkin yang dinyatakan oleh Abakau ini. Jadi mari kita dengar ya apakah kenyataan yang begitu yakinnya Muhyiddin Yassin ini ya, yang menyatakan keyakinannya bahwa gabungan itu akan mendapat sokongan dari rakyat Negeri Sembilan yang kini berada di bawah pimpinan Pakatan Harapan. Katanya ia dilihat melalui kehadiran puluhan ribu rakyat di negeri itu pada ceramah perdana gelombang kebangkitan rakyat di Negeri Sembilan malam semalam. Katanya, saya percaya gelombang kebangkitan ini akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan kepada PN dalam 6 pilihan raya negeri tidak lama lagi. Ya, ini karena seluruh rakyat melihat dan merasakan apa yang sedang berlaku dalam negara ini ketika ini. Ya, antara yang dijadikan alasan konon untuk mereka menang karena kos sara hidup semakin mengimpit. Harga barang keperluan naik, terus menekan kehidupan ringgit merudum dan ekonomi negara seolah tidak ada hala tuju katanya. Jadi kalau saudara kita cuba menjawab, katanya kos sara hidup dibandingkan hari ini dan semasa pentadbiran beliau, rakyat pada ketika itu siapa yang mengangkat bendera putih? Adakah pada hari ini kerajaan perpaduan ataupun pada era kerajaan Perikatan Nasional? Di siapa rakyat? Di mana ketika itu? Siapa yang mengangkat bendera putih? Adakah pada hari ini atau pada ketika era pentadbiran Muhyiddin Yassin? Jelas ya, ketika pentadbiran Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Harga barang keperluan harian semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin mencanak naik, tidak dapat dikawal, menampakkan kegagalan penuh ya, Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap ini. Dan juga inflasi, sahabat semua. Ya, inflasi yang makin meningkat dibandingkan inflasi yang ada pada hari ini, dilihat semakin merosot ya trennya dibandingkan semasa era pentadbiran kerajaan Tebuk Atap itu, sahabat-sahabat semua. Jadi karena dia juga mendakwa bahwa sokongan itu berlaku karena kerajaan campuran yang terdiri daripada PSAMNO gagal membawa negara keluar daripada kemelut ekonomi yang menjejaskan kehidupan rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah. Memang senang ya untuk menyalahkan orang lain. Memang senang untuk menyalahkan orang lain seperti yang dilakukan oleh Abakau ini, sahabat-sahabat semua. Ya, ketika mereka gagal, mereka katakan mereka tidak gagal, sedangkan dia gagal dan sehingga sekutunya sendiri menarik sokongan karena tidak percaya lagi dengan pentadbiran ataupun dengan Muhyiddin Yassin. Akhirnya mereka menarik sokongan dan kerajaan Perikatan Nasional 1.0 itu tumbang karena kegagalan. Selama 3 tahun mereka memerintah, 33 bulan, ya tidak ada apa-apa signifikan yang mereka lakukan. Yang ada hanya mengayakan kroni, mengayakan anak-anak, menantu, mengayakan pemimpin-pemimpin mereka seperti mana hari ini ya didakwa ya dalam skandal Jana Wibawa menerima jutaan ringgit, sahabat-sahabat semua, dan dirinya sendiri juga terpalit ya di dalam skandal ini. Tapi hari ini mereka pula menyatakan kononnya kerajaan ini gagal dan sebagainya. Jadi siapa sebenarnya yang gagal, sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen dan pandangan Anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walau-walantit
lebay-lebay, geng sapu bersih GTA, geng takut Anwar, ya, apabila memberikan komen penuh dengan fitnah, hasutan dan juga kebencian. Sepertinya karena mereka mungkin tidak punya otak, karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Alright, itu saja. Terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat Alright Napa Channel, dan saya sangat menghargai bagi sesiapa yang telah menyokong channel ini. Yang belum, jangan lupa untuk terus support dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Terbaik, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.